Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Nur Aziza Aziz, pensyarah kursus RBTS 3023, Pengurusan Bengkel dan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Saya Darwin Analaki Egenathan dari 1P ISMP RBT 1 akan membentangkan dan membincangkan pengurusan keselamatan bengkel serta pengurusan dan pengendalian bengkel. Yang pertama, pengurusan keselamatan bengkel. Dalam subtopik pengurusan keselamatan bengkel, kita ada 4 subtopik yang lebih kecil, iaitu yang pertama ialah program keselamatan bengkel, yang kedua ialah merancang program keselamatan, ketiga ialah tanggungjawab guru bengkel, dan keempat adalah peraturan am keselamatan. Yang pertama, program keselamatan bengkel. Program keselamatan bengkel. Cuba anda bayangkan bengkel di sekolah anda. Dalam bayangan anda, terlihatkah peralatan pelindung keselamatan seperti goggle, topeng, sarung tangan? Sekarang, bayangkan pula suasana bengkel yang sibuk di mana pelajar-pelajar sedang menjalankan kerja amali. Terbayangkah pelajar yang sedang menggerudi menggunakan goggle atau tidak? Persoalannya, kalau pelajar tidak menggunakan peralatan keselamatan, walaupun telah disediakan, di manakah kesilapannya? Bagi mendapatkan jawapan untuk persoalan ini, kita akan lihat lebih lanjut dalam slide-slide yang akan datang. Yang kedua, merancang program keselamatan. Dalam merancang program keselamatan, kita ada 2, iaitu program keselamatan secara pendekatan sistem dan yang kedua ialah faedah amalan keselamatan. Program keselamatan secara pendekatan sistem. A. Menetapkan objektif program, iaitu memastikan keadaan bengkel yang selamat untuk pelajar bekerja. Yang kedua, menerapkan dalam diri pelajar pengetahuan di samping membentuk sikap dan juga rasa hormat kepada prinsip-prinsip pencegahan kemalangan sebagai persediaan untuk bekerja di masa hadapan. Seterusnya kita ada B, iaitu kandungan program keselamatan. Dalam kandungan program keselamatan, kita ada kenyataan falsafah program, iaitu satu pernyataan yang menyebut kepentingan program keselamatan yang berkesan. Arahan keselamatan yang merangkumi semua aspek keselamatan, termasuk keselamatan persekitaran sekolah dan bengkel, serta maklumat terperinci berkaitan penggunaan peralatan dan penyelenggaraan. Program pemeriksaan keselamatan sebagai langkah pencegahan kemalangan, termasuk laporan pemeriksaan yang dilaporkan oleh guru, pelajar, pentadbir atau mereka yang bertanggungjawab untuk menilai keselamatan bengkel. Jawatan keselamatan bengkel sekolah juga melibatkan pelajar. Jawatan membuat cadangan dan keputusan berkaitan keselamatan. Rancangan tindakan segera iaitu prosedur terperinci yang perlu dipatuhi oleh setiap individu sekiranya berlaku kecemasan seperti kecederaan dan kebakaran. Kempen kesedaran keselamatan adalah penting supaya semua warga sekolah sentiasa berwaspada dengan keselamatan. Misalnya, aktiviti seperti pertandingan, memasang poster, menyediakan papan buletin dan peti cadangan merupakan antara kempen kesedaran yang boleh dijalankan. Memetik wasita nirmala seterusnya, kita akan lihat pada program keselamatan secara pendekatan sistem. Menurut V. William D. Luca dan W. James Haney pada 1989, pengaplikasian teori sistem dan teknologi kawalan merupakan satu perubahan yang amat signifikan dalam teknologi moden. Teori sistem memperakui kesan komponen atau subsistem ke atas prestasi keseluruhan sistem kerana setiap subsistem memainkan peranan yang menyumbang kepada operasi keseluruhan sistem. Sebenarnya, wujud hubungan yang interaktif antara semua subsistem. Sekiranya satu subsistem gagal berfungsi dengan baik, maka keseluruhan sistem akan gagal. Untuk memaksimumkan keberkesanan sesebuah sistem, kawalan perlu diwujudkan untuk mengoptimumkan keberkesanan setiap subsistem. Pemantauan proses keselamatan
dilakukan melalui lingkaran-lingkaran maklum balas dan keputusan yang dibuat harus mengoptimumkan fungsi setiap subsistem di samping mengambil kira kesan keseluruhan ke atas sistem. Sesebuah sistem keselamatan mesti direka bentuk supaya boleh meminimumkan kecederaan. Komponen-komponen dalam sistem pula harus merangkumi faktor-faktor dalam persekitaran yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan. Bagi memudahkan kita untuk memahami program keselamatan secara pendekatan ini, maka model sistem keselamatan yang telah dibentuk oleh D. Luca dan Heine pada tahun 1989 dijadikan contoh. Pada mulanya, kita akan lihat pada persekitaran ataupun environment. Program pendidikan teknologi terdiri daripada 4 bidang atau sistem teknologi, iaitu pembuatan, pembinaan, komunikasi dan pengangkutan. Walaupun terdapat banyak peralatan yang sama, namun setiap bengkel memiliki keunikan tersendiri yang membezakan antara bengkel-bengkel tersebut. Persekitaran merangkumi kemudahan-kemudahan fizikal yang wujud dalam setiap bengkel program tersebut. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi keselamatan sesebuah bengkel adalah pencahayan, kebisingan, suhu, zon keselamatan dan kod warna, serta penyimpanan, prosedur pencegahan kebakaran, housekeeping, ergonomik dan keperluan pertolongan cemas. Seterusnya, faktor manusia ataupun human factor. Tahap pembangunan seseorang pelajar akan menentukan keadaan keselamatan sesebuah bengkel. Semua pelajar mesti memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan prosedur keselamatan, iaitu domain kognitif, dan memiliki sikap dan nilai yang diperlukan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut, iaitu domain efektif. Tahap kemahiran pelajar akan memastikan aktiviti-aktiviti yang dilakukan adalah selamat, iaitu domain psikomotor. Walau bagaimanapun, guru memainkan peranan penting dan bertanggungjawab untuk merancang, mengawal dan mewujudkan suasana selamat dalam bengkel. Faktor utama yang menyebabkan kecederaan adalah perlakuan manusia yang tidak memenuhi arahan-arahan keselamatan dan prosedur melakukan kerja yang telah ditetapkan. Kemudian kita akan lihat pada peralatan dan kelengkapan, iaitu tools and equipment. Semua peralatan dan kelengkapan bengkel dibentuk untuk memudahkan dan membantu manusia membuat kerja-kerja amali dan menggunakan bahan-bahan seperti kayu, logam atau plastik. Namun, peralatan-peralatan ini boleh membawa bahaya dan menyebabkan kecederaan jika tidak digunakan dengan betul. Maka, peralatan dan kelengkapan turut menjadi fokus keselamatan dalam bengkel. Antara peralatan yang membawa bahayanya adalah peralatan tangan manual, peralatan tangan berkuasa elektrik atau motor, dan mesin tanpa pelindung. Lebih-lebih lagi, kita akan lihat pada proses. Dalam proses, penggunaan peralatan melibatkan pelbagai proses atau prosedur penggunaannya yang memiliki bahaya tersendiri. Maka, pelajar mesti diajar dan belajar melaksanakan sesuatu proses dengan betul untuk menghindari kecederaan. Tambahan pula, bahan-bahan atau materials juga tersenarai dalam program keselamatan secara pendekatan sistem, iaitu terdapat banyak bahan-bahan dalam bengkel apabila tidak diselenggara dengan betul akan membawa kesan kumulatif yang boleh menyebabkan penyakit berbahaya. Oleh itu, bahan-bahan yang digunakan mestilah diselenggara dan disimpan dengan sempurna. Pembuangan sisa bahan pula harus dibuat dengan betul supaya tidak memberi kesan buruk kepada persekitaran. Kemudian, kita akan lihat pada pengaruh luar atau outside influences. Sama seperti pihak industri, dalam pendidikan teknologi, keselamatan turut dipengaruhi oleh polisi-polisi daerah dan kebangsaan. Pengaruh luar merangkumi pengaruh agensi-agensi awam, pentadbiran sekolah dan juga masyarakat.
Seterusnya adalah maklum balas atau feedback. Kaedah mengajar aktiviti-aktiviti pengajaran adalah bahagian penting bagi komponen maklum balas dalam sistem keselamatan ini. 6 komponen dalam sistem ini mewujudkan wadah kandungan bagi merancangan sistem. Komponen maklum balas adalah mengintegrasikan kandungan ke dalam sistem. Pengajaran berasaskan aktiviti yang melibatkan pelajar dalam merancang dan mengekalkan sistem keselamatan. Sekarang kita akan lihat pada faedah amalan keselamatan, iaitu faedah amalan keselamatan adalah dapat membendung dan mencegah risiko kemalangan, keracunan dan penyakit pekerjaan yang boleh menyebabkan gangguan pada kesihatan dan kecederaan malah kematian. Seterusnya adalah mengelakkan kerugian akibat kerosakan dan kemusnahan harta benda. Selanjutnya, pekerjaan dapat dilakukan dengan tekun, efisien dan produktif. Di samping itu, produk dan perkhidmatan berkualiti dapat dihasilkan. Industri dapat beroperasi secara berterusan tanpa gangguan. Produktif pula boleh ditingkatkan dan akhir sekali keupayaan untuk bersaing meningkat. Tanggungjawab guru. Dalam konteks ini, kita akan lihat pada 5 tanggungjawab guru, iaitu dalam pelaksanaan objektif keselamatan, merancang pengajaran keselamatan, penyediaan arahan keselamatan, pelaksanaan peraturan keselamatan, penilaian pengajaran keselamatan. Pada mulanya, pelaksanaan objektif keselamatan. Yang ni adalah penting untuk menanam rasa tanggungjawab menjaga keselamatan diri, orang lain dan harta benda dalam diri setiap pelajar. Seterusnya, membantu pelajar memahami kaedah yang selamat untuk bertindak secara berkesan, membantu pelajar membiasakan diri dengan keadaan yang boleh membahayakan, membantu pelajar belajar mengenai amalan keselamatan bagi aktiviti kehidupan harian, menggalakkan pelajar menyertai program keselamatan yang diadakan di sekolah. Kemudian, merancang pengajaran keselamatan. Dalam ini kita akan lihat iaitu bahan dan faham kandungan arahan keselamatan yang hendak disimpankan oleh pelajar. Pastikan langkah keselamatan am bagi bengkel ditetapkan, tetapkan langkah keselamatan yang spesifik untuk setiap mata pelajaran teknik dan vocational dan buat rujukan jika perlu. Merancang arahan dan tunjuk ajar supaya cara kerja yang betul digunakan kepada pelajar. Kemudian, membuat salinan arahan keselamatan supaya boleh digunakan oleh pelajar untuk mengulang kaji. Dan akhir sekali, edarkan salinan arahan keselamatan kepada semua pelajar baru. Di samping itu, kita juga ada penyediaan arahan keselamatan. Iaitu yang pertama, kita akan lihat langkah-langkah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku keselamatan, tunjuk cara penggunaan alatan pelindung diri dengan betul, penyelenggaraan peralatan bengkel, mesin dan lain-lain kelengkapan, kaedah untuk mengangkat dan memindahkan kelengkapan yang berat, peraturan keselamatan bengkel yang ditandatangani oleh semua pelajar menandakan bahawa mereka memahami peraturan-peraturan tersebut, alat membantu mengajar yang menunjukkan penggunaan mesin atau peralatan yang betul dan akibatnya jika arahan penggunaan tidak dipatuhi. Menyediakan papan buletin, poster atau peti cadangan untuk pelajar, memberi salinan rancangan keselamatan bengkel kepada pengetua untuk maklumat. Pelaksanaan peraturan keselamatan. Kemalangan boleh dielakkan jika peraturan keselamatan dipatuhi. Oleh itu, guru bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan keselamatan yang telah dibuat untuk setiap bengkel. Seandainya guru melakukan sesuatu yang membahayakan, pelajar akan menganggap itu sebagai kaedah yang boleh diterima dan ditiru. Oleh itu, guru adalah contoh kepada pelajar. Cetusan minda seterusnya, kita akan lihat pada peraturan am keselamatan. Gambar ini menunjukkan kelakuan dan aktiviti pelajar yang tidak mengikuti peraturan am yang telah ditetapkan di bengkel.
lazimnya kita dapat lihat pelajar yang sedang makan di bengkel, berlari di bengkel dan juga bermain dengan alatan di bengkel. Sekarang kita akan lihat pada contoh-contoh peraturan am yang disediakan dalam sesebuah bengkel. Yang pertama adalah dilarang bergurau atau horseplay ketika bekerja. Hal ini dikatakan demikian kerana horseplay merupakan satu aktiviti ataupun gurauan kasar yang melibatkan pelarian. Aktiviti pelarian di bengkel adalah sangat bahaya kerana ia akan membawa kecederaan atau kemalangan. Yang kedua, jangan berlari dalam bengkel yang penuh dengan meja kerja dan juga kerusi serta peralatan mudah pecah, fragile dan berbahaya seperti peralatan tangan dan mesin-mesin. Pelajar dilarang menggunakan mesin atau peralatan sebelum diajar cara penggunaannya. Kemudian, bersihkan tumpahan, spills dan serpihan, scraps dengan segera. Jangan membawa barangan melebihi daripada kemampuan diri. Kemudian, meminta kebenaran sebelum menggunakan peralatan atau mesin. Di samping itu, jangan bercakap semasa sedang mengendalikan mesin. Kemudian, patuhi penggunaan alat perlindungan diri. Contohnya, pemakaian goggle, pemakaian sarung tangan, pemakaian apron, pemakaian kasut bertutup dan bertapak getah. Akhir sekali, gunakan common sense. Common sense adalah sangat signifikan bagi seseorang individu kerana dengan common sense, seseorang individu boleh membezakan perkara yang boleh dilakukan di bengkel dan daripada perkara yang tidak boleh dilakukan di bengkel. Bukan itu sahaja, saya juga akan membentangkan topik kedua iaitu pengurusan dan pengendalian bengkel. Dalam pengurusan dan pengendalian bengkel, kita akan lihat pada 3 subtopik, iaitu prinsip pengendalian dan pengurusan. Yang kedua, proses pengurusan bengkel mengikut fasa. Dan yang ketiga, baik pulih dan penyelenggaraan. Umum mengetahui bahawa subtopik pertama untuk topik pengurusan dan pengendalian bengkel adalah prinsip pengendalian dan pengurusan. Bengkel ialah sebuah tempat, ruang atau bilik yang digunakan untuk melakukan uji kaji atau aktiviti kerja amali. Pengendalian merupakan proses mengelola, mengawal, mengarah semua perkara yang berkaitan dengan program pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas, bengkel ataupun makmal. Segala kemudahan yang disediakan di bengkel harus dapat membantu pelajar mendapat pengalaman yang berguna pada masa hadapan. Dengan itu, pengendalian dan pengurusan harus merangkumi beberapa prinsip. Antara prinsip pengendalian dan pengurusan ialah efisien, memudahkan kawalan guru, keadaan selamat untuk semua peralatan, sistem pencahayaan yang baik, keperluan psikologi, persekitaran yang selamat. Kita akan lihat satu demi satu dalam slide yang akan datang. Efisien. Sebuah bengkel yang efisien dapat meningkatkan produktiviti dengan menghadkan pembaziran tenaga dan masa pengguna reka bentuk dan teknologi. Bagi memenuhi prinsip ini, faktor yang harus diberi tumpuan ialah susunan alat dan kelengkapan yang dapat membantu pelajar menjalani latihan yang berkesan dan bermanfaat. Kemudian, memudahkan kawalan guru. Kawalan guru adalah guru yang berdaya mampu mengendali dan mengurus bengkel dengan sebaik mungkin dan cekap. Guru RBT harus mempunyai garis penglihatan yang luas dan teliti di semua bahagian di dalam bengkel serta dapat mendengar bunyi peralatan dan mesin yang sedang beroperasi dengan jelas. Bengkel haruslah mempunyai kemudahan laluan khas untuk guru bergerak dan dengan cepat ke semua arah dan bahagian di dalam bengkel tanpa sebarang halangan. Seterusnya ialah selanjutnya ialah keadaan yang selamat untuk semua peralatan. Segala alatan tangan,
mesin dan lain-lain lagi harus disimpan dengan baik serta memastikan ia selamat digunakan. Pelan bengkel RBT haruslah mengurangkan kehilangan atau kerosakan disebabkan oleh kecurian, cuaca, salah guna dan tingkah laku yang suka merosakkan harta benda. Aspek keselamatan amat penting di dalam sebuah bengkel bagi menjalankan aktiviti dengan selamat, lancar serta sistematik. Sistem pencahayaan yang baik. Terdapat beberapa faktor yang harus dititik beratkan, iaitu pencahayaan yang mencukupi, penggunaan warna, susunan bengkel dan juga ruang. Pencahayaan yang baik akan memberi manfaat kepada guru dan murid-murid dengan menjalankan aktiviti di suasana yang terang dan pencahayaan yang mencukupi. Secara keseluruhannya, faktor yang memberi kesan terhadap penglihatan harus dipertimbangkan. Ini adalah contoh sistem pencahayaan yang sangat baik di mana mempunyai ruang yang luas, pilihan warna yang baik dan juga terdapat banyak tingkap yang memberi pencahayaan secara semula jadi. Keperluan psikologi. Pengendalian dan pengurusan bengkel perlu dapat dihasilkan persekitaran yang mendorong pembentukan sikap yang baik seperti menjaga kebersihan, berdisiplin dan sebagainya. Selain itu, ia juga dapat melahirkan kesihatan mental yang baik dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, selamat rasa dapat bekerja dengan tersusun dan sistematik serta melahirkan kepuasan bekerja di kalangan pelajar. Hal ini juga dapat meningkatkan lagi minat untuk belajar dalam kalangan pelajar. Persekitaran yang selamat. Keselamatan dalam persekitaran adalah sangat penting. Sekiranya sebarang kecederaan atau insiden yang menyebabkan murid luka semasa menjalankan aktiviti di bengkel akan mencetuskan masalah kritikal. Keselamatan dalam bengkel adalah amat penting bagi guru dan juga murid-murid. Guru yang bertanggungjawab haruslah memastikan keadaan bengkel sentiasa selamat digunakan. Guru sentiasa harus memantau tahap keselamatan murid-murid semasa berada di dalam bengkel. Misalnya, ini adalah contoh persekitaran yang selamat di dalam sesebuah bengkel. Tambahan pula, kita juga akan melihat pada proses pengurusan bengkel mengikut fasa. Terdapat dua fasa. Yang pertama ialah fasa 1, perancangan dan pengendalian. Fasa pertama merangkumi proses perancangan dan pengendalian kemudahan di bengkel. Antara aktiviti yang harus dilakukan di dalam fasa ini adalah seperti dalam jadual. Yang pertama ialah mereka bentuk. Mereka bentuk pelan lantai bengkel. Yang kedua ialah perancangan. Menyediakan kemudahan asas lantai seperti pendawaian, pengudaraan dan perpaipan. Kedua, penyusunan ruang untuk peralatan utama. Ketiga, penyusunan perabot di dalam ruang kerja. Seterusnya, kedudukan stor. Selanjutnya, penggunaan ton warna di dalam bengkel. Fasa 2 ialah merancang dan melaksanakan. Fasa 2 terdiri daripada proses merancang dan melaksanakan proses pembangunan di bengkel. Misalnya, ia bermula dengan melakar susunan atau perubahan yang ingin dibuat. Lakaran pelan menggunakan kertas graf bagi mendapatkan lukisan pelan mengikut skala. Setelah perancangan pembangunan, guru perlu melaksanakan perancangan tersebut. Akhir sekali, kita akan lihat pada subtopik baik pulih dan penyelenggaraan. Penyelenggaraan boleh ditakrifkan sebagai melakukan aktiviti menjaga atau menservis sesuatu perkakasan, alatan, mesin mudah alih agar memastikan berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk diguna pakai. Proses penyelenggaraan bengkel boleh dibahagikan kepada dua bahagian utama, iaitu yang pertama ialah jenis-jenis senggaraan, yang kedua ialah langkah-langkah kawalan senggaraan. Sehubungan dengan itu, jenis-jenis senggaraan adalah termasuk senggaraan kawalan,
senggaraan pembetulan, senggaraan ramalan. Kita akan lihat satu persatu. Senggaraan kawalan. Senggaraan ini dilakukan sebelum peralatan, mesin dan bangunan menjadi rosak. Ia dilakukan dari semasa ke semasa mengikut jadual senggaraan yang telah ditetapkan. Senggaraan ini lebih mahal untuk dilakukan. Tetapi cara ini menguntungkan kerana kerosakan yang besar dapat dielakkan. Reka bentuk dan pemasangan yang sesuai untuk peralatan yang digunakan, pemeriksaan logi dan alatan mengikut jadual untuk mengelakkan kerosakan berlaku, membuat servis baik pulih dan penjagaan alatan supaya sentiasa sempurna, pelinceran yang sempurna dan mencukupi serta pembersihan dan perlindungan seperti mengecat peralatan dan bangunan. Tambahan pula adalah senggaraan pembetulan. Senggaraan jenis ini hanya dilakukan selepas sesuatu peralatan itu rosak. Kerja-kerja senggaraan ini tidak akan dilakukan selagi tiada kerosakan berlaku. Biasanya, senggaraan ini dilakukan ke atas peralatan yang kecil dan tidak kerap digunakan. Walaupun kos senggaraan jangka pendek adalah rendah, namun untuk jangka masa yang panjang, ia mungkin menjadi terlalu tinggi. Dan akhir sekali ialah senggaraan ramalan. Senggaraan ramalan adalah kerja-kerja senggaraan yang akan dijalankan mengikut jangkaan kerosakan. Jenis senggaraan ini melibatkan peralatan seperti alat penganalisis gegaran dan amplitude, tolak audio, alat optik, tolok tekanan dan suhu serta tolok rintangan untuk mengenal pasti kemungkinan berlakunya kerosakan. Senggaraan ini sering dilakukan dalam industri yang melibatkan penggunaan alatan elektronik seperti komputer kerana peralatan tersebut mempunyai bahagian-bahagian kecil dan rumit untuk diselenggara setiap hari. Bahagian-bahagian pada alatan elektronik tidak boleh melakukan kerja-kerja servis. Di samping itu, kita akan lihat pada langkah-langkah kawalan senggaraan, iaitu keberkesanan sistem senggaraan bergantung kepada merekod aktiviti senggaraan. Sistem rekod yang baik akan menjamin kerja-kerja senggaraan yang lebih berkesan. Antara langkah-langkah yang perlu diambil sebelum sesuatu kerja senggaraan dijalankan ialah arahan kerja, jadual kerja, kos senggaraan, belanjawan dan juga rekod alatan. Kita akan lihat lebih lanjut iaitu dalam arahan kerja. Mandur akan memaklumkan tentang kerosakan yang berlaku. Ketua bahagian senggara akan memberikan arahan kepada kaki tangan bahagian untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan selepas kerja senggara siap, kaki tangan akan mencatatkan maklumat seperti kerja yang dilakukan, tempoh masa yang diambil, kos alat ganti yang digunakan, bilangan pekerja yang diperlukan. Yang kedua, jadual kerja. Penasihat kawalan bahagian senggaraan akan menyediakan jadual kerja untuk dengan bantuan mandur. Pihak ini yang bertanggungjawab menganggarkan jumlah pekerja dan masa yang diperlukan, dan tujuannya adalah bagi menyediakan jadual kerja ialah untuk memudahkan bahagian senggaraan mengagihkan kaki tangan sekiranya kerosakan berlaku dengan serentak. Dan kemudian ialah kos senggaraan. Kos senggaraan ialah jumlah kos pekerja tambah dengan kos bahan ganti. Selanjutnya ialah belanjawan. Jumlah wang yang diperuntukkan ke bahagian senggaraan bergantung kepada kos senggaraan yang telah dibuat dalam tempoh masa setahun. Tamsilnya, hitung panjang kos senggaraan setahun akan dijadikan asas dalam jumlah peruntukan tahunan. Rekod alatan. Merekod alatan adalah salah satu perkara yang sangat penting dalam sesuatu proses kerja senggaraan. Kandungan dalam rekod ini adalah seperti semua data alatan, antaranya nombor siri, pembekal dan juga kos membeli. Sekarang kita akan lihat pada baik pulih dan penyelenggaraan alatan tangan. Kepentingan penyelenggaraan alatan tangan adalah supaya alatan tangan sentiasa berada dalam keadaan baik, alatan tangan tersusun dan teratur, mudah diambil untuk digunakan, tahan lebih lama, selamat digunakan dan terhindar daripada kemalangan.
baik pulih dan penyelenggaraan alatan tangan, terdapat beberapa proses, iaitu yang proses pertama ialah membersih alatan tangan. Perkakas dan alatan tangan mudah dikena kotoran seperti habuk, kesan minyak, karat dan juga cat. Cara-cara untuk menyenggara perkakas atau alatan tangan bergantung kepada jenis kotoran. Bagi membersihkan perkakas dan alatan tangan, sabun dan cecair pencuci digunakan sebagai mengeluarkan kotoran tersebut dengan mudah. Galibnya, thinner petrol juga digunakan untuk menanggalkan kesan cat. Ini adalah contoh pembersihan alatan tangan di mana kita boleh lihat alatan tangan dibersih menggunakan air dan juga sabun ataupun cecair pencucian. Selanjutnya kita akan lihat pada proses kedua iaitu meminyak alatan tangan. Proses meminyak dilakukan sebelum alatan tangan disimpan. Misalnya, minyak pelincir digunakan untuk mencegah karat pada alatan tangan. Manakala minyak grease digunakan untuk melicinkan dan juga mengelakkan pengaratan pada alatan tangan yang bergerak. Proses meminyak dilakukan untuk memberi pelinciran pada alatan tangan. Gambar di kiri menunjukkan kesan alatan tangan yang tidak diminyak, manakala gambar-gambar di sebelah kanan menunjukkan proses ataupun aktiviti meminyak. Proses ketiga ialah menyimpan alatan tangan. Perkakas dan alatan tangan yang telah digunakan harus disimpan di tempat yang sesuai dan selamat. Tempat menyimpan alatan perlu dilabel dengan nama alatan serta kuantitinya supaya mudah diambil dan direkod jika berlaku kehilangan. Almari ataupun bekas alatan, toolbox, adalah tempat yang paling sesuai untuk menyimpan perkakas atau alatan tangan. Pemeriksaan perlu dilakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan perkakas dan alatan tangan berada dalam keadaan yang baik dan tidak hilang. Perkakas atau alatan tangan yang hilang haruslah direkodkan dengan serta-merta. Ini adalah contoh alatan tangan yang telah disusun dengan sistematik dan teratur. Kemudian kita akan lihat pada baik pulih dan penyelenggaraan perabot. Perabot. Keadaan perabot haruslah dipantau selalu dan mengenal pasti bahagian perabot yang rosak. Bahagian perabot yang rosak dikenal pasti melalui pemerhatian, membuat sebakan dan juga menggunakan perabot. Setelah dikenal pasti kerosakan pada perabot, kerja-kerja pembaikan haruslah dilakukan dengan bantuan alatan tangan dan bahan-bahan yang sesuai. Okey, ini adalah contoh kerosakan pada perabot. Yang pertama ialah meja. Contoh kerosakannya adalah papan meja tertanggal, papan meja pecah ataupun retak, kaki meja longgar ataupun condong, kaki meja patah. Contoh kerosakan pada kerusi pula adalah papan alas tempat duduk tertanggal ataupun retak, penyandah tercabut, kaki kerusi tidak stabil dan juga kaki kerusi patah. Bahan-bahan untuk memperbaiki kerosakan perabot adalah seperti paku, skru, glue, kayu, shellac, kertas las, papan lapis dan juga penyumbat. Ini adalah contoh kerosakan pada perabot, iaitu kaki kerusi patah, kaki meja patah, retak pada almari dan juga alas pada meja tertanggal. Bukan itu sahaja, sekarang kita akan lihat pada baik pulih dan penyelenggaraan alat elektrik. Alat elektrik mudah akan mengalami kerosakan apabila sering digunakan dan juga menyebabkan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada tahap ini, ia memerlukan kemahiran yang dimiliki untuk menjalankan kerja dan membaik pulih dan menggantikan komponen. Kerja membaik pulih perlu dijalankan secara sistematik dan secara teratur dengan menggunakan peralatan yang sesuai.
Contoh penyelenggaraan alat elektrik adalah seperti kipas. Penyelenggaraan kipas bermula dengan bersihkan semua kekotoran dengan kerap yang terlekat pada bahagian luar dan bahagian dalam kipas angin. Tambahkan minyak pelumas pada bahagian di mana biasanya berputar setiap 3 ke 6 bulan sekali. Tidak pusingkan kepada kipas angin menghadap kiri dan ke kanan secara berkala. Pasangkan kipas angin untuk memastikan kipas angin sentiasa digunakan. Berikut adalah gambar yang menunjukkan kipas yang memerlukan penyelenggaraan dan juga menunjukkan proses meminyak pada kipas setiap 3 ke 6 bulan sekali. Dan akhir sekali, kita akan lihat pada baik pulih dan penyelenggaraan mesin mudah alih. Mesin mudah alih. Mesin mudah alih tidak dapat berfungsi dengan sempurna sekiranya ada komponen yang rosak. Sebelum membuat penyelenggaraan, kita perlu mengenal pasti bahagian ataupun komponen yang perlu dibaik pulih. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian ketika hendak menyenggara dan membaiki mesin mudah adalah mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih, memahami fungsi komponen atau bahagian yang berkenaan, memilih bahan dan alatan yang sesuai untuk kerja menambah baik, memahami cara menggantikan komponen bahagian yang rosak, dan masalah bahagian atau komponen dapat dikesan melalui pemerhatian. Biasanya, bahagian yang rosak akan mengeluarkan bunyi ataupun tidak dapat berfungsi dengan sepenuhnya. Penyelenggaraan adalah cara yang lebih baik daripada menggantikan komponen kerana ini dapat menjimatkan kos. Lebih-lebih penyelenggaraan dapat dilakukan sendiri. Contoh penyelenggaraan mesin mudah alih. Yang pertama kita akan lihat pada contoh mesin mudah alih iaitu mesin gerudi. Mesin gerudi hanya berupaya menggerudi lubang berdiameter sehingga 13 mm. Minyakkan meja pelantar kerja untuk mencegah karat. Bersihkan semua bahagian yang terdapat pada mesin gerudi. Yang kedua ialah mesin canai. Pastikan bahagian utama mesin canai berada dalam keadaan baik. Tukar piring canai apabila ianya telah haus dan juga gunakan penyagat untuk meratakan permukaan mesin canai. Itu sahaja pembentangan dan perbincangan daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa mendengar pembentangan dan perbincangan saya. Sekian, terima kasih.